Microsoft Excel. Okay, so in this chapter, you will learn how to identify new folders of Excel, work in the Excel user interface, and then work with a component and folders. Okay, what is Microsoft Excel? Microsoft Excel is one of the software or program we call as a spreadsheet. Okay, one of the program lah spreadsheet ni dia ada banyak software yang ada spreadsheet. Okay, antaranya adalah Microsoft Excel. You have learned spreadsheet in topic 3 tak silap saya. So you know lah about the spreadsheet, right? Okay. Okay, spreadsheet are used to organize real-world data such as check register or Rolodex. Data can be numerical or alphanumeric. So spreadsheet ni normally we melibatkan numbering and also formula. Okay, mana-mana melibatkan numbering, statistik dan sebagainya. Contoh example, you want to make a simple budget or so on, so you can use a spreadsheet software. Okay, antaranya adalah Excel lah. Okay, right. Okay, and then you also have a certain function and formula. Okay, such as addition and subtraction, and a spreadsheet can hold almost limitless amount of data. You can refer your book. Semua dah beli buku kan? Okay, you can refer to your book. Okay, now. Okay, now how to open Microsoft Excel? You can search Microsoft Excel ataupun you go to the start Microsoft Office and then find Microsoft Excel. Okay, now we go to the Microsoft Excel. Okay. Okay, before this, you all belajar Microsoft Word kan? So, ada folders dekat Microsoft Word, ada juga dalam Microsoft Excel. So, yang ada similar in Microsoft Word dan Excel, saya tak akan ajar lagi lah. Let's say, in Words, you all dah belajar tentang we have tab home, tab insert. What is a tab kan? Tab page layout, tab. This one we call as a tab. Okay, berdentu-dentu mau buat. Okay, and then you also know about the group of tab. We have a group of clipboard, group of font, group alignment. Okay, and then you also know about the ribbon. You know about the ribbon, right? What is a ribbon? This is all this thing is a ribbon. And then you also know about the quick access toolbar, title bar. Okay, so apa-apa function yang you all dah tahu, saya tak akan ajar dalam Excel lah. Okay, you all boleh ingat balik lah, imbas balik yang guna dalam Excel. Example contoh group of font ni, awak dah belajar dah macam mana nak bold, nak italic, nak underline. So saya tak akan ajar lagi lah. Okay, so dalam Words dia tak ada group of numbering ni, group of number. So dalam Excel saya akan ajar lah group of number macam tu. Okay, alright, so the different folders in Microsoft Excel berbanding dengan Microsoft Word adalah apa? Microsoft Excel, when you open, you can see they have a row and column. Okay, this one they have a row and column. Row is 1, 2, 3, 4, 5 and column A, B, C ni. Okay. Okay, sometimes dia akan tanya berapa total column, berapa total row yang ada dalam Excel. Limit dia berapa? Macam mana nak tahu limit dia berapa? Okay, limit dia berapa? Nanti awak tengoklah limit dia berapa sehingga nombor berapa. Okay. Alright, and then in Excel kita ada cell. When we click row and column ni, contoh I click this one, this is a cell. We call it Excel and this is the active cell. Semua active cell dia ada nama dekat name box ni, nampak? Active cell for this one is a B5. Okay, B5. Okay, name box ni dia akan tulislah active cell awak apa, B5. Okay. Alright, and then in Excel also have a formula bar. Okay, this one is a formula bar. Okay, formula bar function ni apa formula bar? Formula bar is generally found below the ribbon menu. Okay. The left side denote which cell is selected CS, as the right side allow you to input equation of text into the selected cell. Okay.
Selalunya dekat formula bar ni dia akan tertera teks ataupun formula yang awak letak. Kalau awak letakkan formula or function, dia akan tertera lah dekat formula bar ni. Okay. Let's say you want to make it editing untuk formula awak boleh tengok formula tu dekat formula bar. Alright. Okay, in Microsoft Excel juga kita ada spreadsheet. Okay. Kalau awak perhatikan, when you open Microsoft Excel dia tulis book 1. Book maksudnya Excel ni adalah satu buku. Okay, book So and then dia ada worksheet kat sini, helaian dia. Okay. So worksheet ni ada sheet 1. Kalau kita nak add another worksheet macam mana? So kita klik pada button plus ni. So dia akan add another worksheet. Okay, another way is you just right click and then insert. So dia akan insert another sheet juga. Alright. So ni masuk contohnya kalau awak buat planning. Okay. Budget 2020. So kat sini layan pertama adalah budget daripada January to December. Sheet yang kedua adalah budget daripada Julai to December. Let's say macam tu. So kita boleh buat helaian by helaian lah. Satu buku dia ada banyak helai kan. Macam tu. You all boleh imagine macam tu. Ataupun you all boleh buat chapter by chapter. Chapter by chapter. This one is chapter 1, this one is chapter 2, this one is chapter 3. Ataupun this one is a test 1, this one is test 2, this one is a mid test dan sebagainya. So you all boleh separatekan dia by worksheet. Okay. Alright, apa lagi? Itu saja kot yang membezakan Excel and Words. Progress dia dekat layout yang pertama. Okay. Alright. Okay, so worksheet ni kita boleh namakan dia. Name your worksheet. How to name your worksheet? Okay, kita ada dua way. First is you just double click and then you can name your worksheet lah. M1. Okay, contoh. Alright, another way is you click worksheet, right click and rename. So you can rename your worksheet lah. Okay. So far clear semua buka Excel tak? Buka Excel Okay, clear? Okay. Clear, madam. Alright. Okay, now specialnya Excel ni dia ada kotak kolom-kolom arrow. Kalau kita put 1, let's say we put 1. Okay, we put number 1. Let's say we put number 1 and then click number 1, put your cursor at the corner ni. Make sure the cursor change your ni. Jadi macam tu, click and drag ke bawah so dia akan become all 1 lah. 1 Okay, let's say you put 1 and 2. Okay, highlight 1 and 2. Okay, put your cursor at the corner. Click, hold and drag. So dia akan continue count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and so on. Alright. So, kalau benda-benda yang berturutan yang kita dah tahu dah. Memang berturutan. So dia akan continuous. Okay. Let's say you all nak buat nombor even and odd number. So even number or odd number. Let's say we put 2 and 4. Okay, minimum kena letak benda berturutan 2 lah. Okay, baru dia akan berturutan. Okay, let's say 2 and 4. Highlight 2 and 4. Put your cursor at the corner, click and drag. So dia akan continue even number. Odd number also same. Let's say we put 9 and 11. So highlight 9 and 11. Put your cursor at the corner, click and drag. So dia akan continue odd number. Okay. Itu adalah numbering lah. Benda-benda yang continue juga, let's say minggu ada Sunday, Monday. Okay. So we put Sunday and Monday, highlight, put your cursor at the corner, click and drag. So dia akan continue lah. Okay. Let's say we put shortcut Sun and Month, dia also akan follow shortcut juga. Okay, apa lagi yang berturutan? Bulan lah, okay. Apa dia? February, March, okay. Okay, March, okay. So highlight.
So dia akan bertutan. Okay. Tapi kalau Malay, bahasa Melayu ke bahasa Arab ke, dia tak boleh capture. Contohnya kita letakkan Ahad, Isnin, dia tak boleh baca. Dia tak boleh continue Dia English sahaja. Macam tu. Dia tak tulis Selasa, Rabu tak jadi. Okay. Alright. Okay, so now saya nak delete semua ni. Saya highlight. And then saya press delete dekat saya punya laptop lah. Dengan apa nama? Keyboard. Okay. Okay, now kita nak entering data. How to entering data? Click cell and then use keyboard lah to entering data. Okay, to entering data. Let's say saya nak you all type USIM, University Sains Islam Malaysia. Okay, Universiti Sains Islam Malaysia. Type dah Universiti Sains Islam Malaysia. Okay, type USIM. Dah type USIM dah? Dah type ke belum? Dah ke belum? Dah, madam. Okay. Okay, let's say katakan awak dah type USIM, kemudian awak nak buat replacement ataupun nak buat editing lah. Okay, USIM awak nak jadikan Universiti Sains Islam Malaysia kepada Universiti Sains Islam Antarabangsa. So we want to change, we want to edit Malaysia to Antarabangsa. How to make it Malaysia to Antarabangsa? Macam mana nak buat? Okay, awak kalau saya tekan ni, tak boleh nak edit pun. Kalau saya highlight pun macam mana nak edit, tak boleh nak edit pun Malaysia tu antarabangsa. Macam mana nak buat? You know how to solve it? No. No. Okay. So kalau nak buat editing dan sebagainya, you have to find dia punya active cell. Tadi awak start menulis dekat sel mana? Macam saya tak start menulis dekat sel A1. So saya tak boleh buat editing dekat A1. So saya start menulis tadi dekat C1. So saya kena pergi balik kepada active cell saya C1 baru saya boleh change Malaysia tu antarabangsa. Okay? Ataupun pergi pada active cell awak, double click pun boleh. Choose dekat sini ataupun dekat atas ni, is up to you lah. Okay, so you have to find your active cell. Okay, alright. Okay, now kita nak menepi data sekejap. Okay, saya nak awak key in follow saya. Okay, name and then quiz 1, quiz 2. Okay, so masukkan 4 nama lah, 4 nama. Nama apa pun tak kisah. Okay, and then masukkan juga markah dia. Quiz 1. Okay, dah masukkan markah. Okay, if you have done, bagi tahu saya ya. Saya tak tahu awak dah siap ke belum.
So bagi tahu saya tahulah dah siap ke belum key in. Dah key in, madam. Okay, dah key in Alright, so walaupun awak nampak dia macam ada table kat sini, ada row and column, actually bila kita print preview, awak nampak dia tak ada sebarang garisan pun. Okay, dia hanya kertas kosong saja similar to Microsoft Word. Okay, so sometimes you all juga boleh buat apa-apa saja yang awak buat kat Word boleh buat dekat dalam Excel juga. Okay, cuma nanti peninglah bila dia ada column and row. So nampak tidak ada sebarang border. So kalau nak buat table, awak kena buat manually lah, highlight and then pergi border and then ambil all border. So when you print preview, you akan nampak lah baru ada garisan. Okay. Kemudian saya nak pergi kepada group of alignment kat sini. Group of alignment kalau dalam Words kita just ada alignment di bawah ini saja. Okay, dekat Excel we have extra, kita ada top, bottom and middle. Ni top, bottom and middle. Kalau dalam Words tak ada top, bottom and middle kat dalam Excel ada. Alright. Kemudian sebelum tu, katakan kita nak adjust size dia, column and row. Macam mana nak adjust size column and row? Let's say saya nak samakan quiz 1 and quiz 2 tapi saya nak besarkan sizing dia, column dia. So saya highlightkan quiz 1 and quiz 2, go to format and then ambil column width ni. And then sekarang size dia adalah 8.09. So you all boleh change, let's say I change to 50. So size untuk column C and D sama 15. Okay, alright. Row juga tinggi, katakan saya nak change dia punya tinggi. Awak boleh highlight macam ni ataupun awak boleh highlight by row macam ni. Okay, so klik pada format and then row height. Sekarang tinggi dia 14.5, so I change to 30. Okay, let's say I change to 30. Okay, so awak nampak dia punya row dia dah meningkat kepada 30, sama size dia. Okay. So perhatikan dia punya text dia berada di bottom. Kalau awak tak adjust dia punya alignment, memang dia akan berada di bottom. Nampak di atas garisan bawah. Alright. So kalau awak nak berada di tengah-tengah, awak kena adjust dia punya alignment, highlight and then go to this one lah, middle. Ataupun this one is top, nampak berada di atas garisan. This one is middle. Okay, kalau awak tak adjust, memang automatic dia akan berada di bottom. Macam ni lah. Okay. Alright. Kemudian ada juga yang suka orientation ataupun buat orientation pada text. Let's say highlightkan name quiz 1 and quiz 2. Okay, this is a orientation. Nampak? This is orientation. So awak boleh adjust dia punya alignment orientation dia, nak condong berapa degree dan sebagainya using orientation. Okay? Boleh? Okay. Sometimes ada juga yang suka buat macam ni, orientation, back to normal balik, orientation. Okay, ada yang suka buat macam ni, rotate text down macam ni, quiz 1. Macam ni. Okay, boleh juga. It's up to you lah, you all nak buat macam mana, yang mana you all suka. Alright, kemudian apa lagi? Okay, kat sini saya nak tulis result Sem 1. Okay, nampak bila saya tulis result Sem 1, you can see result Sem 1 saya tu, dia tak nampak pun Sem 1. Dia hanya nampak result SE sahaja. Okay, macam mana nak bagi dia nampak result Sem 1? So nak bagi dia nampak, awak boleh tekan wrap text ni. Okay, klik pada wrap text ni, nampak wrap extra long. Dia akan jadi macam ni, ke bawah. Nampak result Sem 1. Okay, sometimes awak tulis perkataan dia tak nampak kan. So awak boleh tekan wrap text ni, dia akan berada di kotak tu. Dia akan penuhkan kotak tersebut. Okay, column A3. Okay, macam mana nak combine column and row? So combine box ni ada 1, 2, 3, 4, 5 box kat sini kan. Kita boleh combine menjadi one box. Macam mana nak combine? Highlightkan box tersebut. And then klik merge and cell, so nampak dia combine jadi satu box sahaja. Tadi dia ada separate box macam ni, now dia ada jadi satu box sahaja. Okay, alright. Kemudian awak boleh lah, sometimes orang suka buat macam ni.
Result sem 1 adjustkan macam ni. So dia punya column and row dia jadi macam ni lah. Result sem 1 dan sebagainya. So you all boleh design lah you all punya box nak buat macam mana. Okay. Alright. So far clear setakat ni clear Dia. Yes. Apa yang nak tanya sini? Nak buat yang result sem 1 tu nak jadikan ke bawah tadi macam mana? Okay, nak jadikan ke bawah ni contohnya sini ada result sem 1 kan. Sem 1 kat sini kan. Okay, dia ada pada kotak ni kalau awak kena cantumkan kotak dahululah. Box tu kan. 1, 2, 3, 4, 5. Tekan merge and cell, dia akan berada macam ni. Nampak teks dia tak nampak penuh kan? Awak kena tekan wrap text. So dia akan nampak penuh. Kemudian awak nak jadikan dia macam ni, awak kena pilih orientation dekat sini. Nampak orientation? Rotate text down, rotate text up ke, awak nak condong ke apa ke, awak pilih kat sini lah. Alright, macam saya ambil tadi, rotate text up. So dia akan jadi macam tu. Okay, clear yang bertanya? Clear. Okay, clear. Alright. Okay, clear. So now saya nak ajar awak macam mana kita nak basic formula. Kita nak insert basic formula and basic function. Basic formula and function. Awak boleh refer page 160 Okay. 160 basic formula and function. Okay, function dan formula adalah dua benda yang berbeza, different What is a formula? Excel formula is a set of mathematical instruction that can be used in Excel to perform calculation. Okay, dan dia mesti starting dengan equal sign lah. Okay, mesti starting dia kalau kita nak insert formula atau function, starting dia mesti dengan equal sign. Okay. Okay, and then there are many elements to an Excel formula. Kita ada reference, kita ada operator, constant and function. Okay, kalau kita nak buat formula. Okay, so basic formula untuk awak adalah awak boleh page 162 kita ada addition. Okay, simbol dia adalah plus. Kita ada subtraction, negation. Kita ada minus sign, kita ada multiplication. Multiplication we use dia punya arithmetic operator dia adalah asterisk asterisk. Nanti dalam exam kadang-kadang dia tulis asterisk ni, awak tak tahu asterisk tu apa kan. Asterisk tu adalah simbol untuk multiplication. Alright. And then kita ada division. Division guna forward slash ni. And then kita ada percentage guna percentage sign. And then exponential kita ada caret kat sini. Alright. Perkataan-perkataan yang baru ni awak kena tahulah. And then kalau kita nak buat comparison operator, awak boleh guna ni lah, equal sign, greater than, less than, greater than or equal, less than or equal, not equal to sign. Okay, boleh gunakan simbol-simbol ni untuk comparison operator. Okay, alright. Now kita nak start buat insert basic formula. Okay, first kita nak buat addition, penambahan addition. Okay, kita nak buat penambahan kat sini. Kita guna formula penambahan So, formula penambahan. Awak nak guna formula sekarang kita nak buat penambahan. Kita nak total ataupun tambah quiz 1 plus quiz 2 untuk setiap orang lah. Okay, quiz 1 plus quiz 2 untuk setiap orang. So, first kita kena starting dengan equal sign. Saya kata tadi kan, letakkan equal sign. Okay, so sekarang nak buat apa? Nak tulis 100 tambah 90 ke macam mana? Okay, kita tak boleh tulis 100 tambah 90 macam ni bukan bukan macam tu. Okay, formula dia adalah kita kena buat formula using active cell dia, cell by cell. Okay. Let's say kita nak tambah yang ini berada, active cell dia berada di mana? Active cell dia adalah C4, nampak active cell koordinat dia C4. So kita tekan C4 and then masukkan simbol plus. Okay, nak tambah yang ni kan, so active cell untuk yang ni kat mana? D4. So tulis D4 and then enter. So dia akan buat penambahan kat awak.
Okay, bila awak klik kat sini awak nampak 100 tambah 90, 190. Betul tak? Betul kan? So kalau awak nak tengok formula, awak tengok kat sini nampak. Sebab ni kita panggil sebagai formula bar. Okay, formula akan tertera kat sini, result akan tertera dekat sini. Okay, boleh? Okay, kalau kita nak using the same formula to others, okay yang lain ni Lina, Siti, Laila ni kita nak gunakan formula yang sama, kita tak perlu type lagi formula. We just go to the first formula awak. Okay, and then put your cursor at the corner macam ni, click and drag ke bawah. So dia akan follow formula yang sama. Nampak betul tak? Check balik nampak 50 tambah 90 betul 140. 80 tambah 70 betul, betul. So dia akan follow. So awak tak perlu buat formula one by one lah. Let's say awak ada 200 student, takkan awak nak buat formula setiap student tu 200 orang, susah kan? So awak just put your cursor at the corner and drag ke bawah. So dia akan follow formula yang sama. Okay. Okay, now saya nak awak buat untuk subtraction. Tolak, multiplication. And then division. Okay, buat formula. Buat ni. Okay, formula. Masukkan formula untuk yang ini. Kat bawah ni. Okay, subtraction maksudnya apa? Maksudnya tolak lah, buat penolakan. Multiplication kita gunakan asterisk tadi, simbol dia. And then division kita gunakan forward slash. Okay, ini adalah formula dia. Okay, penuhkan yang ini. Okay, penuhkan yang ini dengan formula yang bersesuaian. Subtraction maksudnya quiz 1 minus quiz 2, multiplication quiz 1 times quiz 2, division quiz 1 times quiz, divide by quiz 2 untuk setiap pelajar. Okay. So boleh buat, cuba buat. Cuba penuhkan yang ni Madam. Yes. Sebelum tekan masukkan C4 tambah D4 tu ada tekan apa-apa tak? Tekan simbol sama dengan je. Letakkan simbol sama dengan ni dengan formula ni. Sama dengan C4 plus D4, apa tu enter sahajalah. Boleh? Depend on your ni lah active cell awak. Mungkin active cell awak dekat sini, kat sini jadi B4 lah. Okay? Boleh? Alright. Okay, cuba penuhkan yang ini dahulu. Okay, dah? Okay, cuma saya nak awak change dia punya markah yang ini Markah untuk seorang first person awak, first student awak ni bagi sama dengan saya 100 dengan 90. Tak apa, awak change dia 190. Contoh kalau saya change katakan ini 80, formula tu akan follow, nampak 180. Okay, contoh macam itulah. Okay, pastikan awak punya ni sama dengan saya 100 dengan 90. Dah? Dah ke key in? Dah. Alright, so jawapan untuk yang pertama ni macam mana? Samalah, equal sign. Kemudian C4, masukkan simbol minus, D4. Enter. So kita akan dapat 10 lah. Okay. Then put your cursor at the corner, click and drag. So dia akan continue formula yang sama. Alright, multiplication sama juga equal. Awak boleh type active cell ataupun awak boleh klik active cell tersebut. Satulah contoh yang ni saya nak klik active cell tersebut. So yang ni saya tekan equal sign and then yang ini masukkan simbol and then yang ini klik enter pun boleh. Tak ada masalah. Okay, equal yang ini divide by yang ini, klik enter. So boleh juga, tak ada masalah. Okay.
Okay, and then drag ke bawah sahaja. Senang je, basic ya. Okay, clear Clear. Okay, now dekat extra ni saya nak awak buat satu formula. Sebelum tu, katakan kita nak add another column dekat sini. Dekat quiz 1, quiz 2, kemudian ada satu lagi quiz 3. Macam mana nak add another column? Okay, result sem 1 ni saya buang lah. Macam mana delete? Right click and delete lah. Okay. So macam mana saya nak add another quiz? Quiz 3 kat sini. Kalau nak add another quiz, awak highlight yang ini sebelah kanan sebab dia akan add sebelah kiri. Okay, highlight sebelah kanan and then insert. Insert cell, so insert cell right. Okay, so dia akan tambah satu lagi kolom dekat tengah-tengah. Okay, clear? Boleh Then put quiz 3. Katakan ini 70. Okay, masukkan markah. Okay, alright, dah. Okay. Dah masuk markah, pastikan yang pertama ni sama dengan saya 100, 90, 70. Okey, sama. Okey, extra ni saya nak awak buat formula. Total quiz 1 plus quiz 3 divide by quiz 2. Cuba buat. Cuba masukkan formula. Total quiz 1 plus quiz 3 divide by quiz 2. Okey, saya nak jawapan dekat sini jawapan apa? Okey, apa jawapan yang awak dapat? Okey, apa jawapan di sini? Total quiz 1 plus quiz 3 divide by quiz 2. Jawapan di sini apa? Apakah jawapan di sini? 1.88. 1.88. Ada lagi jawapan lain? Ada tak jawapan lain? Tak ada. Okey, tak apa. So, first letakkan equal sign and then quiz 1 plus quiz 3 divide by quiz 2. Ada yang buat macam ni ke? Enter, so dia akan dapat 100.778. Ada yang buat macam ni? Ada yang dapat macam ni? Ada? Tak ada. Okay, so kalau awak dapat macam ni, awak refer to formula again. Awak nampak tak formula ni? Kalau formula ni, makna dia buat apa? Saya nak total quiz 1 plus quiz 3 divide by quiz 2. Kalau formula macam ni, dia akan buat divide dahululah. Dia akan divide quiz 3 dengan quiz 2 dahulu, baru dia tambah quiz 1. So dia akan jadi wrong formula lah. So macam mana kita nak totalkan dahulu, baru kita divide, kita boleh letakkan bracket lah. Okay, kat sini saya just nak bagi tahu kita boleh letakkan bracket. Okay, bila kita letakkan bracket, dia akan totalkan dahulu, baru dia akan bahagi. Okay, so dapat 1.88 okay. Drag ke bawah sahaja. Alright, itu adalah formula. Okay, now kita pergi kepada page apa? Page 167, basic function pula. Okay, basic function. Kita nak belajar basic function pula. Okay, basic function. Okay, apa itu function? A function represents certain predefined calculation facilitating operation, the entering of which using formula will otherwise be difficult or entirely impossible. The function enter in the form. Okay, form dia mesti start dengan begin with the equal sign, start dengan equal sign, page 168 Start dengan equal sign, kemudian kita kena letakkan function name, kemudian kita kena buka kurungan dan letakkan argument kita, kemudian tutup kurungan. Itu adalah function. Okay, itu adalah function. Dia berbeza dengan formula tadi. Formula dia direct, dalam function dia macam tu. Dia ada step-step dia. Okay, contoh argument. Let's say saya nak buat sum. Argument sum total So dia kata apa, start ataupun begin with equal sign, kemudian function name. Function name saya apa? Function name saya adalah sum
and then buka kurungan, masukkan argument awak. So what is an argument? Argument tu adalah awak punya apa? Awak punya range ataupun range of your cell. Okay, contohnya kat sini kita nak totalkan sum dari mana ke mana, sel mana ke sel mana. So kita nak totalkan sum daripada this one is C4, double dot ni maksudnya sehingga, range lah, kita nak buat range ya. So saya nak totalkan C4 until C7. So saya tutup C7, tutup kurungan and then enter. So ini jawapan dia 310 ni, C4 until C7. So saya nak jumlahkan argument saya daripada C4 sehingga C7. Ini adalah function. Alright, okay, maksimum pun sama, start dengan equal sign. Okay, letakkan kita punya function name iaitu maximum, max, open bracket, kemudian function kita daripada mana, argument kita. So argument kita, so selain daripada awak tulis C4 double dot C7, okay, awak juga boleh buat macam lain lah. Contohnya awak buat macam ni, equal minimum, okay, bracket, awak boleh highlight. Daripada mana ke mana, highlight lah, daripada sini ke sini. Awak boleh highlight macam ni juga ya. Okay, enter. Sama juga di sini, equal average, awak punya function name, okay, average, okay, buka kurungan, okay, dari mana ke mana, dari sini ke sini, enter. Oh tak, boleh juga, okay, dia automatic, okay, enter. So awak dapatlah ini adalah awak punya function, okay, itu kalau awak nak type sendiri. Kalau awak nak shortcut dia ada juga. Okay, shortcut kat mana? Shortcut dia dekat sini. Nampak ni simbol ni ya. Ni adalah shortcut untuk function. Okay, let's say saya nak buat sum. Saya pergi kepada shortcut saya. Klik je sum. Okay, so dia akan bagi example lah. Sum daripada D4 until D7. Betul ke tak betul? Kalau betul, enter. Okay, sama juga yang ni. Klik yang ni, ambil maximum. Okay, maximum daripada D4 to D8. Betul ke tak kan? Bukan kita nak sampai D8. Kita nak sampai D7 saja. So kita highlight semula. Okay. Sama juga yang ini, minimum. Daripada sini ke sini, enter. Average. Daripada sini ke sini, enter. Okay, inilah result yang kita dapat. Okay, kalau nak guna yang sama, buat macam mana? Put your cursor at the corner, click and drag ke tepi. Tadi kita drag ke bawah kan? Drag ke tepi pun boleh. Tak jadi masalah, dia akan follow lah. Okay, so far clear? Clear dah dengan argument? Clear. Okay, clear. Clear? Okay, kalau clear, saya nak go to the another function, iaitu function if dan if date. Okay, ini juga adalah function yang memerlukan argument Ini function yang memerlukan argument. If ni, kegunaan if ni apa? Okay, if ni, awak boleh refer page 169 lah. Okay, if function is one which I use the most often in Excel. If a logical function but you cannot only check. Okay. Contohnya true, kita nak buat betul atau salah. Dua benda yang bertentangan true and false. Okay, kita guna if lah. Betul ke salah. Ataupun lulus ataupun gagal. Tepas ataupun fail. Okay, itu adalah kita guna if lah kalau ada dua benda yang kita nak guna. Ataupun kita juga boleh gunakan untuk grade. Contoh, kalau markah dia more than 90, dia dapat A plus. Kalau markah dia more than 50, dia dapat B. So kita boleh juga buat guna function if untuk situation yang macam tu. Okay? Okay, contohnya, katakan kita nak gunakan function lulus dan gagal, refer pada kolom quiz 3. Okay? Okay, contoh
Kita gunakan equal sign dulu, letak equal sign and then ambil if and then kurungan macam biasa kurungan. Kemudian kita letakkanlah kolom mana kita nak refer adalah kolom yang inilah, kolom 3 quiz kita nak refer pada quiz 3. So 70 bukan quiz 3 kolom ni. Okey, E4 ni adalah E4. Kalau E4 ni greater than 50. Kita nak buat kalau E4 kolom ni markah dia lebih besar daripada 50, dia lulus. Buka kurungan, dia pass lah. Tutup. Okey. Selain daripada itu, dia fail. Okay. Buka balik, fail. Tutup. Buka kotak and then tutup kurungan. Dia akan jadi macam ni. Cara baca dia, jika active cell E4 lebih besar daripada 50, dia lulus, pass. Selain daripada itu, dia fail. Maksudnya macam tu. Okay, dah key ini. Enter. So awak nampak tak? Tak apa. Awak boleh tengok kat sini. Ni. Dekat formula bar ni. Okay. Ni formula dia. Okay, nampak 70 lebih daripada 50 kan? Sebab tu dia tulis pass lah. Lulus. Okay. Clear? Clear tak? Awak boleh refer buku awak juga. Okay, buku awak surat 170. Okay, clear Okay. Clear. Okay, put your cursor at the corner sebab kita nak gunakan benda yang sama. So, formula yang sama. So, kita nampak. Yang ni fail lah. 40 bawah 50 dia jadi fail kat sini. Ini adalah kegunaan if lah. Okay. Okay. Kalau awak cuba buat yang ni. If untuk grade. Cuba buat if untuk grade. Insert. Okay, grade untuk grade. If grade. Okay. Grade ni dia panjang sikit lah sebab kita ada A, B, C, D, E. Kita tak ada 2 je. Gimana kita ada banyak kan? So awak kena follow formula dekat bawah muka surat 170. Okay. Letak equal sign. Okay, equal sign. Mesti letak equal sign. Lepas tu letak if. Okay, buka kurungan. Kita nak refer apa? Contoh kita nak refer quiz 1 ni. Quiz 1 kita nak refer quiz 1. So active cell untuk orang yang pertama ni adalah C4. Kita letakkan ataupun C4. Okay. Kita kena buat satu-satu lah. C4 kalau kolom tu lebih besar daripada 90. And then dia akan dapat result A. Macam tu. Nampak? Jika kolom ini markah lebih besar daripada 90, dia akan dapat A. Okay, ini baru pertama. Kemudian, jika, buat lagi. If, ulangan lah. Buat sama juga ulangan. If, C4 juga, ni C4 lebih besar daripada 75. Okay, result dia adalah B. Okay. Okay, kemudian kalau kata kita nak stop kat situ je, kita kena koma and then kita kena buka E. Maksudnya apa? Maksudnya selain daripada itu fail. Itu maksudnya. Kemudian kita ada berapa if? Kita ada 1, 2 if kan? Jadi kita ada 2 if. Kita kena tutup pun 2 kali. 1, 2. Okay, sebab kita ada 2 if. Nampak if? 1, if 2. Okay, cara baca dia macam mana? Jika kolom C4 lebih besar daripada 90, dia dapat A. Jika kolom C4 lebih besar daripada 75, dia dapat B. Selain daripada itu, dia dapat E. Tutup kurungan. Enter. Oi, apa yang salah? Apa yang salah? Oh, salah saya letak titik. Nampak ni? Dia salah kat sini. Nampak saya letak titik. Sepatutnya letak koma. Okay, kalau salah je, dia mesti akan bagi tahulah. Okay. So, ni adalah lebih daripada 90, dia dapat A lah. Boleh? Okay, saya drag ke bawah.
Okay, EBB. Nampak 50 kenapa E? Sebab dia selain daripada 75 ke atas. Alright? Boleh? Boleh tak? Boleh. Boleh. Okay, sekarang kita pergi kepada if date pula. If date. Boleh tengok page 171 lah. Okay, date if. Sorry, date is. Date if. Sorry, terbalik. Alright. Calculate the number of day, month of year between the two date. Between two date. Okay. And then dia punya input argument dia mesti equal and then date if and then start date dia bila and then comma end date dia bila and then unit apa. Alright. Itu cara tulis syntax dia. Info buku So input argument dia pun ada banyak. Dia ada start date, ada end date. Macam mana nak tulis start date, end date. Okay, start and then dia ada bracket. Date dia Alright, and then Y, kalau awak tulis Y, maksudnya return the number of complete year in the specific period. Okay. Umur sehingga specific date lah. Period lah. Okay. M, return the number of complete month in the specific period. Ni years, Y for years, M for month. D for day, MD. MD return the number of day in the period but doesn't count the one in the year on month that have been complete. YM apa? YD ada. Awak boleh baca lah kat sini sebelum awak gunakan date if ni. Okay, so kita try date if yang pertama. Kita try satu je lah. Okay, yang lain awak try sendiri. Okay, mesti start dengan equal sign. And then tulis date if. Buka kurungan. Alah, sorry. Sebelum tu, tutup balik. Kita tak ada date pun kat sini. Macam mana nak buat date if kan? So kita masukkan satu date Saya masukkan satu kolom kat sini. Insert. Okay, buat date satu kat sini. Birth lah, birthday. Date of birth. DOB. Okay, masukkan satu tarikh dekat sini. Contoh saya kata 11/4/87. Okay. 7/5/2011. Buatlah apa-apa pun tak kisah. Okay. Okay. Contoh Okay, kita dah ada date So kita boleh buatlah if date ni. Macam nak buat equal dahulu. Kemudian tulis date if. Kemudian buka kurungan. Okay, kolom mana yang kita nak guna? Kolom mana nak guna? Sel mana yang kita nak guna adalah sel kat sini lah DOB. Okay, sel ni apa aktif sel dia? Aktif sel dia dalam F4. So tulis F4. Okay, comma. Okay, awak nak buat perbandingan dengan bila? Ada tarikh yang spesifik ke tak ada? Kalau tak ada, katakan kalau kat dalam buku dia tulis today. Kita nak bandingkan dengan hari inilah today. Okay. Okay, and then make sure awak ada bracket tutup buka tu and then comma. Awak nak bandingkan dengan tahun bila? Okay, kalau Y maksudnya years lah, kita buat Y. Hari ini, tahun ini, hari ini dengan tahun dengan years lah. Years maksudnya hari lahir dia. Okay, and then tutup kurungan. Dah buat And then enter. So, umur dia sekarang adalah 34 years old. Okay, 34 years old. Boleh? Clear? Ni adalah 34 years old. Tahun 1987 hingga tahun ni, today, tahun ni adalah 2022, 34 tahun. Okay, so highlight and then drag ke bawah. So nombor semua ni dah bagi tahulah tahun bila. Okay. Boleh? Is it clear? Clear, madam. Yeah, alright. Okay, kalau clear, so sekarang kita nak fokus kepada, okay, USIM ni berada di kolom ni kan. Kalau kita nak dia berada di tengah-tengah box kita ni, kita kena highlight lah daripada A until N and then klik pada merge and cell. So dia berada di tengah-tengah lah, dia combine menjadi satu box yang besar. Okay. Now saya nak
fokus kepada group of alignment, group of number kat sini sebab dalam words tak ada group of number. So semua sekarang ni dalam bentuk general lah. Okay, kalau kita highlight and then kita nak dalam bentuk number, so dia akan ada titik perpuluhan. Let's say saya highlight quiz tu, saya nak letakkan currency, saya ambil currency, dia akan ada simbol RM lah. Let's say you want to change RM to dollar, so pergi kat sini, change lah, carilah Chinese dollar ke apa ke, cari kat sini. Okay, more, so ada kat sini lah, banyak lagi kat sini. Okay, awak boleh carilah simbol dollar yang awak, simbol currency yang awak nak. Alright, kemudian kalau kita nak letakkan percentage highlight, kita klik percentage kat sini ataupun klik percentage kat sini. Dia akan darab dengan 100 lah. Okay. Okay, ni ada date of birth, date dia kalau long date dia akan ada hari apa dan tarikh lah macam ni. Okay. Okay, kalau let's say dalam exam tanya kenapa jadi hashtag macam ni? Hashtag ni kenapa? Sometimes dalam exam dia tanya kenapa jadi simbol hashtag macam tu. So jawapan dia apa? Jawapan dia apa? Jawapan dia adalah kita kena exitkan dia sebab dia punya kolom tak cukup besar untuk menulis penuh. So dia jadi hashtag macam tu. Okay? Boleh? Boleh. Okay. Sekejap azan. Kita stop kejap azan ya. Okay class, we continue. Okay. Kemudian ingat kalau ada hashtag tu maksudnya ruangan dia tak cukup besar, so you kena exit dia lah bagi besar. Okay. Kemudian kita ada apa lagi? Okay, kita ada contoh yang ini. Kita highlightkan multiplication ni. Okay, ada comma star Kalau kita klik pada comma star, dia ada comma lah. Ruangan ratus, ribu, juta semua dia ada dia punya comma. Okay, kemudian kalau kita nak samakan dia punya titik perpuluhan, decimal place, you all boleh pergi kat sini ambil number. Okay, dia akan samakan ataupun awak boleh buat step by step gunakan yang ni lah, increase and decrease decimal place ni. Decrease and increase decimal place. Boleh juga guna yang ini. Alright, tak ada masalah. Okay.
So far clear Alright, kalau clear now, saya nak pergi kepada how to make a sort and filter. Okay, kalau kita nak filter, sort dulu, sort. Kita nak susun atur, kita highlight mana yang kita nak susun. Contohnya saya nak highlight yang ini saja, saya highlight yang ini saja, saya nak susun atur yang ini saja. So sort yang ini, so pergi pada sort and filter, klik pada custom sort and then you all nak sort by column mana? Rujukan dia kolom mana? Name ke, quiz 1 ke, quiz 2 ke? So saya nak name, saya nak sort by name. Okay, name adalah tag. So text order dia A to Z ataupun Z to A je lah. Kalau number dia akan smallest to largest ataupun largest to smallest. Okay, A to Z. Okay, kemudian saya tekan OK. So nampak dia akan berubahlah tadi. Lena nombor 2, ni Lena nombor 3. Macam tu. Yang lain ni akan follow lah by name. Okay, boleh sort. Okay, kalau filter pula. Filter tu maksudnya kita nak tengok contoh saya highlightkan dua ni and then saya klik pada filter kat sini. Boleh Boleh follow tak ke laju ke macam mana? Boleh? Boleh follow? Okay. So dia akan ada simbol filter kat sini. So simbol filter ni actually untuk memudahkan kita, let's say kita klik pada simbol ni, dia akan beritahu kita kolom tu ada perkataan apa bawah kolom tu. So untuk kolom yang ini dia hanya ada fail and pass saja. So saya tahulah, katakan saya ada 200 student. Saya nak tahu berapa orang fail, berapa orang pass kan. Saya boleh klik. Contohnya saya nak ambil fail, berapa orang fail, saya klik OK. Seorang. So dia akan tahu, kita akan tahu dekat sini. 1 daripada 8 record file fail. 1 lah. Okay. Kalau lulus 3 orang, dia akan tulis 3 daripada 8. Kenapa 8? Sebab row yang awak gunakan sampai sini adalah 8. Nampak? Row ni awak gunakan. Row yang ni awak gunakan. So ni adalah 8 lah. So kat sini dia ada juga blank lah. Blank. Blank maksudnya ada 4 lah blank. Okay. So saya tahu kat situ berapa orang lulus, berapa orang gagal ataupun kat sini kita nak tengok berapa orang dapat A. Okay. So berapa orang dapat A? Seorang daripada 8. So saya tahulah kalau 200 saya buat macam ni, saya tahulah 50 orang ke 50 orang daripada 200 dapat A dan sebagainya, saya tahu menggunakan filter. Okay, boleh? Klik balik filter, dia akan hilanglah simbol filter tersebut. Alright. Okay, apa lagi dalam ni? Alright. Okay, so let's try this one. Okay, no. Okay, let's go to create a chart. Okay, macam mana nak create chart? Kalau nak create chart, saya buat general dulu kat sini. Okay, kalau nak create chart, kita kena ada data lah. Contohnya kita ada data macam ni. So kita nak create chart, highlightkan data yang kita nak masukkan dalam chart kita. Okay, this one saya highlightkan name quiz 1, quiz 2, quiz 3 untuk setiap orang. Saya hanya highlight yang ini saja untuk buat chart. Okay, and then klik pada insert and then tengok jenis type chart yang sesuai untuk yang ini. Adakah bar chart, adakah spider chart dan sebagainya. So yang ini yang paling simple adalah bar chart lah. Klik, so automatic dia akan terus bagi, terus akan ada chart dekat sini. Okay. And then akan timbul contextual text, akan timbul tag baru. Okay, kat sini nampak chat design. So chat design ni dia ada lagi komen-komen yang awak boleh guna. Contoh awak nak awak nak gunakan chat awak macam mana awak nak buat, awak boleh gunakan yang ni. Okay. Okay, kemudian kita ada juga quick layout kat sini kalau awak nak cari layout yang awak suka. Contohnya layout ni dia ada exist title, dia ada quiz macam tu. Kalau layout yang ni dia tak ada title, dia hanya ada exist title dan paksi Y and X sajalah. Okay, so it's up to you nak guna yang mana. Let's say saya ambil yang ni, so macam mana nak tulis chat title and exist title, just klik saja and then awak boleh tulis lah. Result send 1. Okay, and then exist title sama juga, klik and then tulis ni adalah markah lah. Okay, so dapatlah result macam ni.
Okay, macam mana nak move chart to another worksheet? Kita nak move chart ni kepada kepada worksheet chart ni. Okay. Okay, cara dia adalah klik pada awak punya graph and then klik pada awak punya, kejap. Ni chart design, kat sini ada move chart. Klik move chart, so dia dimasuk kat sini, dia kata objek berada pada worksheet SEM1. Betul lah, objek berada pada worksheet SEM1. Kalau awak nak ubah dia, awak pergi kat sini, okay, awak nak ubah ke worksheet yang lain, awak boleh ubah macam ni. Kalau awak nak ubah kepada new sheet, awak terus yang ini. New sheet dan dia saja yang ada, awak terus kat sini. Okay, and then klik OK. So dia akan ada pada new sheet lah, dia seorang-seorang saja kat sini. Okay, new sheet iaitu chart 1. Okay, kat sini dah tak dah. Okay, clear? Clear or not? Clear tak? Clear tak? Medium. Ya. Tak berapa clear. Tak berapa clear. Okay, tak berapa clear. Yang mana tu? Yang move chart ni ke? Tak, yang sebelum move chat tu. Sebelum move chart tu apa saya ajar? Lupa dah. Ni. Filter. Filter ke? Yang waktu Yang apa? yang waktu Madam transfer data ke flowchart. Okay. Alright, so kalau awak nak buat chart, awak kena ada data lah. Contoh data apa awak nak gunakan untuk buat chart tu. Contohnya saya nak gunakan yang ni, nampak? Name, quiz 1, quiz 2, quiz 3. Saya nak guna yang ini saja. Okay, highlight data yang awak nak gunakan and then pergi pada insert. Okay, pilih chart kat sini. Okay, macam tadi saya pilih bar chart kat sini. Okay, pilih chart mana yang sesuai. Pilih je, automatic, tekan, dia akan ada chart kat sini. Okay, kemudian double klik awak punya chart ni, dia akan keluar contextual tab kat sini. Awak boleh pilih design untuk chart awak. Awak nak design macam mana? Okay, boleh? Yang bertanya tu boleh? Okay, kalau design ni, dia cuma ada chart title dan dia ada dia punya legend sajalah. Okay, kalau awak nak layout chart awak lain, jenis lain, ada paksi X dan Y, awak pergi pada quick layout ni. Awak carilah yang ada paksi X and Y. Ni yang macam yang ni, layout nombor 8 dia ada title, paksi X dan paksi Y, exist title, okay. Kalau yang ini, dia macam ni pula layout dia. So awak pilihlah layout yang macam mana awak nak, okay. Okay. Katakan saya pilih layout ni, okay. So nak rename dia punya title, klik saja title, SEM1. Okay. Klik exist title paksi X dan Y ni, nak namakan dia. Namakan, klik and then type saja nama dia. Okay. So dia akan jadi macam ni. Boleh. Kemudian kalau awak nak move chart ni ke worksheet yang lain, klik pada move chart. Okay, sekarang chart berada pada worksheet SEM1. So kalau awak nak move kepada chart worksheet chart ataupun sheet 3, awak boleh pilih kat sini. Kalau awak nak dia khas untuk dia sorang-sorang je, awak pilih new sheet lah. Okay, contohnya yang ni saya nak move kepada worksheet chart saya klik chart and then klik OK. So dia akan move kepada worksheet chart saya lah, nampak ni. Dekat SEM1 dah tak ada and then dekat yang ni yang saya buat awal-awal tadilah. Alright. Okay, is it clear? Yang bertanya, is it clear? Okay, clear Madam. Okay, thank you Madam. Okay. Okay. So kita dah buat chart and then apa lagi nak ajar? Okay. Kejap. Okay. Sekarang ni kita nak duplicate. Saya nak ajar awak macam mana kita nak duplicate kita punya format. Contohnya ni adalah SEM1. SEM2 still mengekalkan format yang sama, still ada 3 quiz. Ada benda-benda ni lah. Okay. So kita nak duplicate dia, pergi pada worksheet SEM1 kat bawah ni, right click, move or copy. Okay, klik move or copy. Kemudian dia akan tanya awak nak move ke book mana? Adakah new book ataupun book 1? Kalau book 1,
buku yang sama lah. Kalau new book dekat Excel yang baru. Okay, katakan saya nak pergi pada book 1 buku yang sama. Okay, kedudukan dia kat mana? Sebelum apa? Sebelum contoh saya kata sebelum worksheet chart. And then jangan lupa klik pada create a copy. Okay, kena klik pada create a copy. Baru dia akan duplicate. Kalau awak tak tick pada create a copy ni, dia hanya movekan awak punya worksheet tanpa duplicatekan dia. Okay. And then klik OK. So kita ada dua lah. Nampak SEM 1 yang ni. SEM dia tak boleh ada dua nama yang sama. So kita namakan yang barulah SEM 2. So now kita dah ada SEM 1 dan kita ada SEM 2. SEM 2 ni apa yang kita perlu edit? Inilah result SEM 1 ni, jadikan dia SEM 2. Okay. Color ke is up to you lah. Okay. Kemudian apa yang nak berubah adalah result quiz dia lah. Ini je yang berubah. Yang lain jangan ganggu sebab format dia kita dah setting. Yang ini saja yang berubah. Result quiz 1, quiz 2, quiz 3 untuk pelajar tersebut. Pelajar yang sama kan? SEM 1, SEM 2 pelajar yang sama. Okay. So masukkan result SEM 2. Contohnya semua dah tera-tera. Semua dah dapat 100 untuk quiz 1. Okay, quiz 2 dah mula tak dapat dah 100. Okay. Contoh. Pilih kat mana pula? Pilih lagi. Okay. Okay, quiz 3 dah tak skor dah, main-main dah. Contohnya lah, okay. Okay. So, awak just adjust dia punya quiz result. Yang lain tu awak dah tak perlu buat formula dah. Dia akan follow sahaja. Nampak? Kita dah tahu dah fail ke apa semua. Okay, itu cara kita duplicate kita punya data lah. Clear? 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 Clear madam. Ya. Alright, dah clear. Sekarang kita pergi kepada saya nak apa? Okay, awak follow je saya. Okay, saya nak buang row yang ini. So highlightkan row 8 until 11 ni. Right click and delete. Tinggal yang ini. Asal ada lagi. Sorry, salah. Silap. Okay, row, right click and delete. Okay, and then kolom yang ni pun saya nak hilangkan. So saya highlightkan kolom A, right click and delete. So tinggal yang ini sahaja. Tulis balik USIM lah. USIM kat ni. Okay. Tinggal yang ini saja. Boleh? Boleh follow tak? Okay, sekarang ni saya nak tambah bilangan student saya. Tapi saya malas type, saya duplicate je lah. Okay, so saya highlightkan. Ni. Highlightkan row 4 until 7. Okay, right click and copy. Copy, pergi kat sini, right click and insert copy cell. Nampak sudah insert Buat benda yang sama, copy. Right click insert. Okay, saya nak ramai student saya. Saya nak buat ramai student saya tapi saya malas tak buat apa? Satu persatu. So insert macam ni je. Okay, tak berapa ramai lagi. Saya highlight lagi, copy. Okay, dah ramai dah student saya. And then dekat second last ni, saya nak tukar nama sikit. Okay, saya nak tukar nama Hamzah. Okay. Okay, apa? Saya ada problem dekat sini. Awak boleh follow Boleh follow Boleh follow tak? Boleh Boleh. Okay, contoh saya nak tahu result Hamzah. So saya kena scroll down cari Hamzah. Oh, Hamzah kat sini. Tapi saya tak tahu ni result apa. Ni result apa? Ni result apa? Result apa? Tak tahu sebab apa? Sebab dia punya tajuk dah hilang kan. So saya kena scroll up balik tengok oh ni quiz 3. Okay, this one scroll up balik ni quiz 2. Okay. So dia leceh lah kalau student ramai kan. So macam mana kita nak freezekan benda ni?
Kita nak bekukan benda ni supaya bila kita scroll down dia tak hilang macam tu. Dia beku je kat situ, freeze-kan dia. Okay, tahu tak macam mana nak freeze-kan dia? Okay, cara dia awak pergi kepada view kat sini. Okay, kat sini ada freeze pane Okay, bila awak klik pada freeze pane tu, kita ada freeze top row and first column sahaja. Dia hanya boleh freeze-kan yang paling atas, bukan juga yang kolom yang pertama sahaja. Okay, contohnya saya ambil freeze top row Okay, saya scroll down cari Hamzah. Nampak? Dia hanya bekukan USIM. Buat apa saya tak nak bekukan USIM, saya nak bekukan yang ini. Row yang ketiga. So macam mana nak buat? Saya unfreeze balik. Macam mana nak buat supaya yang ini yang dibekukan, bukan yang paling atas USIM. Macam mana nak buat? You have any idea? Macam mana nak buat? Ada tak idea macam mana nak buat? Guys. Awak dengan saya lagi tak ni? Ada. Ada. Okay. Cara nak buat dia adalah kita jadikan row yang ketiga ni paling atas. Bila nak jadikan dia paling atas, kita kena sembunyikan yang row pertama dan kedua. So, highlightkan row pertama yang kedua, right click and hide. Okay, automatic yang ini akan jadi yang pertama. So, pergi pada freeze pane and then freeze top row. So, saya scroll down cari Hamzah. Senanglah nampak, saya dah tahu ni apa sebab dia punya tajuk ni dibekukan. Nampak Ni adalah freeze pane. Kemudian kita unhide balik yang kita hide tadi. Go to the arrow, bawa ke sini, ke ujung ni Right click and unhide. Okay, one more time. Okay, USIM dah ada and then dia still bekukan yang itu dan kita tahulah result Hamzah kalau kita nak cari macam mana. Okay. Okay, now saya unfreeze balik. Sekarang ni kadang-kadang kita nak tengok yang kadang-kadang kolom dia yang banyak. Okay, so sekarang ni bila kita pergi ke tepi ni saya tak tahu ini siapa ni, if siapa ni, umur siapa ni, tak tahu kan. So yang itu kita akan gunakan freeze pane untuk first column lah. So bila kita scroll ke kanan, nampak kita tahulah. Ni apa? Ni result siapa? Okay, is it clear? Saya unfreeze balik. Okay, clear? Clear. Clear now, clear ya. Okay, saya daripada Kedah ya. Lahir kat Penang, duduk kat Kedah. Macam tu. Selit sikit. Alright. Okay. Now, cuba awak print preview awak punya data. Print preview, contoh saya print preview. Saya ada 6 muka surat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 muka surat. Okay. Macam mana saya nak jadikan 6 muka surat ni menjadi 1 muka surat? One page saja. Jadi ada 6 pages kan? Saya nak combine jadi 6 page. Macam mana nak buat? Daripada 6 menjadi 1 page sahaja. Okey, boleh awak pergi pada page layout. Awak adjust dia punya scale to fit. Skala dia awak kena adjust. Dia akan mampatkan menjadi 1 page, cuma saiz dia akan jadi kecil lah. Awak kena pakai kantar pula tengok nanti. Tapi dia boleh jadikan dia 1 page 1 page ke 2 page ke, it's up to you lah. Okay, kat sini adjust dia 1 page awak nak berapa page? Okay, 1 page. Okay, ni 1 page. Okay, tadi 6 page kan? So saya print preview again, awak nampak dia akan combine jadikan dia 1 page sahaja. Semua dalam 1 page. Daripada 6 menjadi 1 page. Awak print, awak kena guna kantar lah untuk tengok. Okay. Boleh? Macam ni lah kalau awak print dan size dia macam ni lah. Still nampak lah actually. Alright. Itu kalau nak kembali normal, awak adjust balik
automatic, yang ni pun automatic, and then naikkan dia punya scale kepada 100%. So bila saya print preview, dia akan jadi 6 page semula. Okay? Okay. Alright, ada pertanyaan lagi before we end our class? Awal pula nak end our class ni. Okay. Ada tak pertanyaan? Madam.